Kita masuk topik yang ketiga, pengeluaran dalam ekonomi Islam. Konsep pengeluaran. Kita ketahui setiap manusia memerlukan makanan, pakaian, perlindungan iaitu atau pembarangan serta pelbagai bentuk perkhidmatan yang mana ini semua dikeluarkan oleh unit-unit pengeluaran. Termasuklah ladang, bank, manusia dan seumpamanya. Dalam kamus istilah ekonomi, pengeluaran bermaksud sebarang kegiatan yang dapat memenuhi kehendak manusia dengan mengeluarkan barangan ataupun perkhidmatan. Dan kadang-kadang pengeluaran juga bermaksud penukaran sesuatu bentuk daripada barang modal yang asas seperti getah menjadi tayar, kertas menjadi buku dan seumpamanya. David Fish dia dalam kamus ekonomi moden menyebutkan bahawa pengeluaran adalah tindakan mengubah faktor-faktor pengeluaran menjadi sesuatu barangan ataupun perkhidmatan yang boleh digunakan oleh manusia. Godele pula memberi maksud pengeluaran itu adalah menghasilkan keperluan-keperluan kebendaan demi memenuhi keperluan masyarakat ataupun manusia. Kadang-kadang dia bersifat pengumpulan makanan seperti aktiviti perikanan, nelayan, memburu dan seumpamanya. Pengeluaran juga bersifat perindustrian, pertanian yang mengubah alam tabi'i yang dijadikan Tuhan untuk dijadikan makanan dan juga perkhidmatan. Namun dari segi Islam, pengeluaran sebenarnya dia adalah memanfaatkan ataupun mengolah sumber-sumber alam yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memenuhi kehendak dan juga keperluan manusia yang hidup di atas dunia. Yang keduanya, objektif pengeluaran. Dalam ekonomi kapitalis, pengeluaran dianggap sebagai objektifnya untuk membangunkan ekonomi dan harta. Dalam ekonomi biasa, konvensional, pengeluaran mempunyai satu objektif yang besar dan tunggal iaitu memaksimalkan keuntungan. Jadi pengeluaran dibuat untuk memaksimalkan keuntungan yang diperolehi oleh pengeluar. Ini dijelaskan oleh G. Harvey. Selain daripada memaksimalkan keuntungan, terdapat motif lain yang lebih bersifat peribadi. Antaranya mewujudkan hubungan yang baik antara majikan dan juga pekerja. Antaranya kemungkinan majikan ataupun pengurus dia lebih cenderung untuk menjaga status pencapaian diri. Namun menurut J. Harvey juga, objektif lain ini hanyalah sebagai tambahan saja kepada objektif yang sebenar, iaitu memaksimalkan keuntungan. Dalam ekonomi Islam, walaupun Islam menganggap kepentingan memaksimalkan keuntungan dan seumpamanya, itu bukanlah matlamat akhir. Matlamat akhir ataupun objektif utama dalam pengeluaran dalam Islam adalah untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, limardillah, untuk mencapai keridaan Allah, dan juga al-falah, hayya 'alal falah, iaitu mencapai kejayaan. Syekh Maulana Zakaria Al-Kadahlawi menyebutkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan semua bentuk alam tabi'i dan seumpamanya adalah bertujuan untuk manusia beribadah kepada Allah. Justru perolehan harta, matlamat keuntungan, memaksimalkan keuntungan bukanlah matlamat sebenar. Bukanlah matlamat sebenar, tetapi hanyalah wasilah untuk mencapai matlamat itu. Wasilah ataupun perantaraan untuk mencapai matlamat, untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang disebutkan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Kami tidak jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah. Kita sebut inna solati, sesungguhnya solat aku, wa nusuki, ibadat aku, wa mahya wa mati, hidup mati, lillahi rabbil alamin, kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah objektif yang paling besar. Sebab itulah Muhammad Siddiqi sebut, walaupun objektif itu menyebut kepada memenuhi keperluan, objektif pengeluaran itu untuk memenuhi keperluan sendiri, keperluan orang lain, keperluan masa hadapan,
untuk bekalan hidup kita dan juga keluarga kita selepas kita mati, untuk perkhidmatan sosial, sumbangan dan seumpamanya, tetapi semua objektif itu tertakluk kepada objektif yang tertinggi, iaitu mardillah dan juga al-falah. Al-falah ni apa dia? Pencapaiannya adalah manusia semua bersedia untuk melaksanakan suruhan Allah dan bersedia pula untuk meninggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Justru pengeluaran ini bukanlah objektif pengeluaran Islam bukanlah menafikan langsung keuntungan. Sebaliknya, dia adalah motivasi kepada pengeluaran. Dia adalah wasilah ataupun hubungan untuk mencapai keredaan Allah Subhanahu Taala. Sebab apa? Sebab dalam Al-Quran banyak ayat Allah Subhanahu Taala menjelaskan supaya manusia ini berusaha dengan syarat-syarat tertentu. Dan disebutkan wahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Jual beli maksudnya aktiviti manusia untuk mengeluarkan barangan dan seumpamanya dibenarkan. Malahan Nabi SAW sendiri terlibat dalam aktiviti perniagaan. Malahan keuntungan ini memang dibenarkan dalam Islam. Memang dibenarkan. Jadi kesimpulannya, dalam Islam pengeluaran objektif utamanya adalah untuk mencapai keridaan Allah, selain tanpa menafikan matlamat untuk mencapai keuntungan. Kemudian yang ketiganya, prinsip pengeluaran. Kita tahu bahawa Allah SWT menyediakan bumi ini dengan banyak kemudahan. Untuk apa? Untuk manusia berusaha mencari rezeki. Dan rezeki itu adalah rezeki yang halal, yang diterima oleh Allah. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih. Kamu bertiabaranlah di atas muka bumi ini, di segenap penjurunya, dan makanlah sebahagian daripada rezeki yang diberikan. Begitulah dalam ayat surah Al-Jumu'ah yang selalu kita baca, fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Bertiarahlah kamu di atas muka bumi ini dan carilah sebarang kelebihan keuntungan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Malahan dalam banyak hadis Islam menganjurkan kita ini bekerja, menganjurkan kita ini memproduktifkan segala hasil mahsul seperti meniaga, menternak, bertani dan seumpamanya. Malahan bagi Islam, seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ditanya tentang apakah pekerjaan yang paling utama, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang bekerja dengan tangannya. Maksud bekerja sendiri, itu yang terbaik, tanpa menafikan ambil gaji dan seumpamanya dibenarkan. Begitu juga lah hadis yang sangat yang sangat masyhur, hadis sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan jikalau seseorang itu pergi bekerja mencari kayu, kemudian diikat kayu itu lalu ditanggung dibawanya, itu adalah lebih baik daripada dia meminta-minta. Maksudnya Islam ini memberi luang dan secara afdalnya mencari pekerjaan, bukannya duduk sahaja meminta-minta sedekah, begitu. Malahan dalam sejarah Islam, para nabi, para rasul juga mereka adalah peniaga. Nabi Daud alaihissalam, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, dia tidak suka makan sesuatu benda kecuali daripada hasil usahanya sendiri. Maksudnya bekerja sendiri. Nabi Zakaria digambarkan sebagai seorang tukang kayu yang hebat. Ini semuanya menunjukkan bahawa perspektif Islam melihat di sana pengeluaran ini sangat penting untuk memberi kebajikan kepada masyarakat, untuk meningkatkan kebajikan kepada masyarakat, di samping kita memanfaatkan sumber yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Justru apabila kita membincangkan prinsip asas dalam pengeluaran, walaupun ekonomi kapitalis melihat prinsip dalam proses pengeluaran yang penting dinilai dari aspek wang, tapi Islam tidak. Islam melihat ekonomi secara komprehensif, secara lebih luas. Sebab itulah dalam Islam sistem pengeluaran dan ekonomi Islam ni dia dipandu oleh dipanggil kriteria objektif dan juga subjektif. Kriteria objektif ni mungkin boleh diukur dengan nilai wang,
tetapi yang penting lagi adalah kriteria subjektif, iaitu merujuk kepada semua bentuk kebajikan yang diukur oleh etika ekonomi yang bertitik tolak daripada Al-Quran dan Sunnah. Maksudnya di sini, dalam pengeluaran Islam, dia bukan melihat semata-mata diukur di nilai wang. Maksudnya pengeluaran ni dapat duit. Kalau tidak dikeluarkan tak dapat duit, tak nak. Itu bukan dianggap pengeluaran. Namun di Islam, dia melihat kepada semua bentuk pengeluaran yang memberi faedah, yang memberi kebajikan kepada manusia, tetapi faedah, kebajikan dan juga apa yang dipanggil proses, prinsip pengeluaran itu mesti diukur melalui neraca Al-Quran dan Sunnah. Itu yang paling penting. Sebab itulah dalam Islam, dia apabila kita nak mengeluarkan sesuatu barang, nak memproducekan sesuatu barang, dia mengambil kira kepada konsep keperluan berkesan. Maksudnya dia ada hierarki. Ada 3 hierarki besar: daruriyat, yang kedua hajiat, yang ketiga tahsiniyat. Kalau nak keluarkan sesuatu barang, sebagai contohnya, pengeluaran makanan, itu berbentuk kepada daruriyat dan mungkin hajiat. Kalau tidak ada makanan sebagai contohnya, dia akan mati. Maka dia dianggap sebagai keperluan daruriyat, pengeluaran makanan itu. Kalau pengeluaran makanan itu dia adalah bentuk memberi kemudahan kepada manusia, taklah sampai tahap mati sebagai contohnya, maka itu adalah hajiat. Tapi benda-benda yang tahsiniyat, benda-benda yang mengelokkan, sebagai contohnya pengeluaran motor, kereta sebagai contohnya, itu adalah tahsiniyat ataupun hajiat sahaja. Dia tidak mencapai daruriyat. Maksudnya pengeluaran makanan, dia mesti diletakkan di hierarki yang paling tinggi daripada mengeluarkan kereta, mesti diletakkan di bawah. Begitu juga kalau di bawah lagi, mengeluarkan suatu benda yang tahsiniyat, hanya elok saja kepada manusia. Sebagai contohnya, barang-barang kosmetik sebagai contohnya. Itu semuanya berbentuk tahsiniyat. Daripada perbincangan di atas, bolehlah kita rumuskan bahawa pengeluaran yang hendak dikeluarkan dalam ekonomi Islam, dia tertakluk kepada hukum syarak, dan dia mesti dikeluarkan untuk memberi faedah, manfaat, khidmat kepada manusia. Justru secara kesimpulannya, aktiviti pengeluaran Islam dia mesti dibimbing oleh konsep tauhid, iaitu mencapai kejayaan dunia dan juga akhirat. Yang terakhirnya kita lihat faktor pengeluaran. Iaitu faktor pengeluaran adalah sumber ekonomi yang digunakan untuk mengeluarkan barang. Ekonomi kapitalis, ekonomi Islam lebih kurang serupa. Kapitalis menyebutkan antaranya faktor pengeluaran yang menjadi sumber ekonomi untuk mengeluarkan barang, antaranya adalah tanah, buruh, modal. Tanah ni disediakan oleh alam lah, di bumi, air dan juga di udara. Buruh, kerja-kerja ekonomi. Modal adalah stok ataupun bekalan yang disimpan, sama ada bentuk harta ataupun bukan harta. Begitu juga ada setengahnya menambah faktor organisasi. Maksudnya ejen pengeluaran bersifat organisasi, banyak pihak yang mengeluarkannya. Kemudian begitu juga ekonomi kapitalis juga mengambil yang benar yang sama, tanah, modal, buruh, keusahawanan. Keusahawanan ni ada yang tambah. Kemudian ditambah juga faktor teknologi. Zaman moden ni ditambah satu lagi, faktor teknologi. Begitu juga dalam Islam. Sebab Islam menyebut 4 faktor tadi ataupun 5 tadi, dia adalah sama saja dengan ekonomi klasik. Tetapi dengan definisi yang agak berbeza dengan Islam. Sebab Islam ni dia penghujungnya mesti ada keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Maududi sebut tanah, buruh, modal, organisasi. Kemudian tokoh-tokoh lain juga sebut benda yang sama. Jadi banyak boleh tengok di sini, tapi kesimpulannya dia lebih kurang sama sahaja. Faktornya yang disimpulkan oleh Abu Hasan Muhammad Sadiq bahawa buruh, aset, fizikal, modal, keusahawanan, teknologi dan seumpamanya adalah keperluan kepada apa yang kita namakan sebagai faktor-faktor pengeluaran. Namun ada tokoh yang menjadikannya 2 sahaja. Contohnya Abu Hamid Abu Sulaiman, dia kata tanah dan modal saja. Sebab apa? Sebab dia bagi dia buruh tak dianggap sebagai faktor pengeluaran. Ini hanyalah falsafah barat sahaja, tetapi dia melihat bahawa tanah dan modal adalah sebenarnya
faktor pengeluaran kerana dia disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Sekali dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.